yang kerana limpah kurnia dan izin Allah jualah yang maka kita dapat bertemu pada malam ini insya-Allah untuk meneruskan usrah keluarga kita. Alhamdulillah. Dan juga kita tujukan salam dan selawat kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga baginda dan para sahabat. Jadi untuk malam ni insya-Allah apa ni mak akan giliran mak lah dengan adik sebenarnya. Tapi adik gelak. Tapi tu fahamlah gelak adik tu kan. Buat buku Riyadhus Salihin. Dan pada masa yang sama seperti cadangan mak minggu lepas kita nak mula buku Tarbiyatul Aulad. Jadi mak rasa untuk permulaan minggu ini kita cuba dulu buat 2 slot dalam satu masa. Mungkin sekejap lah maksudnya tapi kita tengok dulu sebab kalau mak fikir kalau kita nak selang seminggu jadi mungkin kita ada kekangan-kekangan menyebabkan kita akan miss. Minggu yang betul-betul alat mungkin orang tu tak datang ataupun dia ada hal. Jadi minggu depan tu dia akan miss. Ada benda lah. Jadi mak rasa baik kita bila kita duduk satu sitting tu kita buat 2 slot. Walaupun sekejap. Mungkin sekarang ni kita dah 9.35. Kan 9.40. Jadi mungkin dalam masa setengah jam je lah. InsyaAllah. Kita cubalah dan Tarbiyatul Aulad pun untuk malam ni mak akan mula dulu. Jadi untuk akan datang insya-Allah mak rasa kita akan baca sama-sama. Maksudnya kita bergilir baca. Sebab mak rasa kalau nak bentang macam orang yang memang dah ada ilmu apa ni ilmu ke parenting mak rasa tak sampai tahap macam tu lagi. Jadi kita baca daripada buku tu insya-Allah daripada situ kita bincang sama-sama dan kita cuba ulas sama-sama dan insya-Allah kita orang kata cuba fahami bersamalah insya-Allah. Itu cara kaedah kita untuk Tarbiyatul Aulad. Sebab macam buku Riyadhus Salihin ni insya-Allah selalunya kita minta tolong ulas kemudiannya kan. Tapi Tarbiyatul Aulad ni tengoklah macam mana. Tapi sebab kita nak cuba buat juga awal macam mana pun insya-Allah. Kita harap Allah mudahkan segalanya. Okey, untuk malam ni insya-Allah kita akan mula buat bab 19. Bab 19 ni ialah tajuk dia ialah orang yang memulai sesuatu sunnah. Iaitu sesuatu kebiasaan yang baik atau buruk. Jadi kat sini kalau ikut tajuk ni dia nak memberitahu kita bahawa kebaikan atau keburukan yang akan disediakan oleh Allah kepada orang yang memulakan sesuatu yang baik ataupun orang yang memulakan sesuatu yang buruk. Kan jadi daripada tajuk tu kita boleh bayangkan dah apa dia balasan yang Allah sediakan. Tapi kita nak tengok macam mana daripada dalil-dalil yang Allah beri dan juga daripada Rasulullah SAW sendiri kan. Jadi kat sini kita tahu bahawa kita ni sebagai orang Islam ni kita memang duduk kat dunia ni kita tahu sementara kan. Dunia ni adalah alam yang fana akan hancur dan kita pun akan kembali kepada Allah ke alam yang lain iaitu alam barzah dan alam kiamat. Hari kiamat kan. Jadi sudah tentu kita nak menyediakan bekalan-bekalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Taala dan kita berusaha lah sesungguh-sungguhnya insya-Allah sebab kita tahu ada kebaikan itu akan datang kepada diri kita sendiri nanti insya-Allah. Jadi dalam bab ini maksudnya dia suruh kita memulai sesuatu sunnah yang baik ini dah kerana memanglah kewajipan setiap muslim tu adalah untuk memelihara sunnah Nabi. Kita lah orang Islam yang kena pelihara sunnah Nabi. Kita lah yang orang Islam yang kena berdakwah. Kita lah orang Islam yang mengaku diri kita Islam ni menghidupkan hal-hal yang telah lama dijauhkan oleh manusia tapi telah disyariatkan oleh telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang Rasulullah buat kemungkinan telah lama ditinggalkan. Jadi kalau kita buat perkara tu maka itu adalah satu kebaikan. Bukan perkara tak ada dalam syariat tapi yang ada dalam syariat. Dan oleh sebab itu dia kata kita seperti mana firman Allah Subhanahu Taala, Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Furqan. Kat sini dia bagi auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang kita selalu baca insya-Allah dalam hidup kita. Yang kita jangan tinggalkan doa ni, mak yakin insya-Allah kita memang selalu baca. Sebab apa kita baca? Sebab maksud dia macam ni. Dan orang yang berkata wahai Tuhan kami, wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami ataupun qurrat a'yun, penyejuk mata kami dan jadilah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi dalam surah ni sendiri, dalam ayat ini sendiri, maksudnya Allah telah menyuruh kita atau memberitahu kita agar memohon kepada Allah
menjadikan diri kita dan keturunan kita orang yang taat kepada Allah, taat beribadah. Anak-anak kita, isteri-isteri kita dan semuanya orang bawah jagaan kita supaya taat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kita jadikan pimpinan kepada orang yang bertakwa. Jadi maknanya daripada ayat ini sesuai dengan tajuk tadi, maknanya kita nak semuanya daripada kita dan keturunan kita ni bawa buat sesuatu yang kebaikan. Sebab apa? Kebaikan itu nanti akan berpanjangan sampai kepada kita sehingga kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kita memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar semua yang ada berhampiran dengan kita, ahli keluarga kita ni supaya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan juga yang menjadi pemimpinnya ialah ketua keluarga tu selalunya lah, kan, insya-Allah. Jadi kemudian juga di sini ada diberita surah Al-Anbiya, daripada surah Al-Anbiya ayat 73, dia ambil pangkal surah aja, iaitu waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, iaitu kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi dikata ayat ini, mak lupa pula tengok ujung ayat ni macam mana. Tapi ayat 73 ni, surah Al-Anbiya ni, dia kata sebenarnya menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni memang kalau kita tengok kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Allah telah memilih Nabi Ibrahim ni, satu dia sebagai, kita tahu dia adalah salah seorang Rasul Ulul Azmi, Nabi Ibrahim ni. Kemudian Allah menggelar Nabi Ibrahim ni sebagai Khalilullah, Khalil Allah. Maknanya sahabat kepada Allah Subhanahu Taala, kan. Dan Allah juga merakamkan Nabi Ibrahim ni dipanggil sebagai Hanif, seorang yang Hanif, kan. Dan juga ada lagi kelebihan-kelebihan yang kalau kita solat pun kita akan berselawat dalam solat kita dengan selawat Ibrahimiyah, kan. Maknanya sekali dengan Rasulullah SAW. Sebab Nabi Ibrahim ni memang kedudukannya sangat hebat dan sangat tinggi darjatnya di sisi Allah, di antara rasul-rasul yang tinggi darjat di sisi Allah. Dan dirakamkan juga dalam surah Ibrahim sendiri, mana Nabi Ibrahim ni berdoa untuk seluruh keturunan dia. Maknanya dia doa, sebab tu kalau kita tengok keturunan Nabi Ibrahim ni ramai yang dipilih oleh Allah sebagai Nabi. Sebenarnya Nabi dan Rasul, kan. Kita tengok dia daripada anak dia, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Banyaklah keturunan-keturunan dia daripada Bani Israel, sebelah Nabi Ishak, kan. Kemudian daripada belah Nabi Ismail, akhirnya dapat Nabi Muhammad SAW, kan. Jadi kalau tengok dalam surah Ibrahim, ayat 36 sebenarnya, mak ada cantik kat sini lah. Sebab kalau kita tengok surat Ibrahim, muka surat 260 lah, siapa yang ada Quran, ayat 35 hingga 41, di situ ialah doa-doa Nabi Ibrahim untuk zuriat keturunan dia. Kan, Nabi Ibrahim ni dia bukan saja dia dapat keturunan yang baik-baik, itu memang Allah, ialah memang takdir Allah, tapi usaha dari Nabi Ibrahim tu ada. Nabi Ibrahim berusaha sentiasa mendoakan supaya zuriat keturunan dia jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik-baik. Jadi kalau kita tengok surah Ibrahim tadi yang mak sebut tadi, ayat 35 hingga ayat 41 itu, kalau kita tengok ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa agar dijauhkan mereka daripada berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat 35 berbunyi, kalau tengok sini Nabi Ibrahim berdoa, Juzuk 14. Juzuk 14 ke? Surah 14. Juzuk Nabi Ibrahim ni, surah Ibrahim ni. Dia kata kat sini ayat 35, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak-anak cucuku daripada menyembah berhala. Kan Nabi Ibrahim berdoa. Maksudnya kat sini itu antara doa Nabi Ibrahim, minta anak-anak cucu dia jauh daripada berpaling, jangan menyembah berhala. Kemudian ayat 36, dia memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita tengok satu persatu, insya-Allah sampai ayat yang kat sini, mana ayat 37, Nabi Ibrahim berdoa mohon dibukakan pintu hati dan rezeki. Ayat 40, doa agar dikurniakan keturunan yang mendirikan solat, yang kita selalu baca, kan. Ayat 40 tu yang Rabbi habli Rabbana fir lana wa liwalidayya Rabbana wa taqabbal, macam ni, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ni antara doa-doa Nabi Ibrahim yang memang kita sebenarnya sepatut amalkan juga dalam hidup kita untuk zuriat keturunan kita. Banyaklah contoh-contoh kalau kita tengok dalam Quran, bagaimana Nabi Ibrahim ni sentiasa berdoa.
InsyaAllah untuk kebaikan umat zuriat keturunan dia. Jadi insyaAllah kita tengok hadis yang pertama daripada bab ini. Dia ada dua hadis ya sebenarnya dalam bab 19 ni. Satu ni hadis yang mak akan baca ni ialah menunjukkan sesiapa yang memulakan satu kebaikan dia akan mendapat pahala yang berganda lah insyaAllah. Dia ayat 171 ni, hadis 171 ini berbunyi, dia agak panjang sikit. Tak apa, mak baca insyaAllah. An Abi Amrin Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulullah SAW. Faja'at qaumun uratun mujtabid nimar au abai mutaqallidir suyuf ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulullah SAW lima ra'a bihim minal faqah fadakhala ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآيات الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دينار من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار بسورة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام من سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. Jadi daripada kisah ni daripada Abu Ammar Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita pada suatu permulaan siang kami sedang bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian ada orang yang sekelompok manusia datang kepada Rasulullah SAW dan mereka ni berpakaian yang tak sempurna lah. Bukan sebab apa tak sempurna, sebab mereka ni golongan orang miskin. Jadi pakaian dia macam tak menutup aurat. Kan? Datang kepada Rasulullah, dia kata kat sini macam separuh telanjang lah. Maksudnya mungkin macam kita bayangkan orang asli. Macam tu mungkin lah. Allah Alam bayangkan macam tu lah. Jadi datang kepada Rasulullah dan dia bawa pedang pada tubuh mereka, tergantung. Jadi melihat keadaan itu, Rasulullah tahu bahawa mereka ini daripada Mudar, kaum Mudar. Berasal dari Mudar. Dan ketika melihat kemiskinan mereka itu, wajah Rasulullah berubah. Maknanya Rasulullah sedih kot. Muka dia berubah, tengok orang ni miskin sangat. Tak pakai pakaian yang sangat minima. Mungkin tak pakai kasut. Wallahu alam kan. Jadi keadaannya miskin. Lalu Rasulullah pun masuk dalam rumah dia. Dan Rasulullah baginda keluar lagi sekali. Kemudian baginda menyuruh Bilal melaungkan azan dan iqamat. Maknanya nak solat lah. Lepas tu Rasulullah, mereka solat, lalu mereka mengerjakan solat. Jadi setelah mengerjakan solat, Rasulullah berkhutbah. Lalu Rasulullah membaca ayat Quran tadi yang kat sini tadi, ya ayuhan nas ittaqullah rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang sekalian yang mencipta kamu dari seorang diri, sampai akhir ayat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa. Dan akhirnya beliau baca satu ayat lagi dari surah Al-Hajj yang pernah kita buat tafsir itu kan, mak pernah bagi tafsir yang wahai manusia ya ayuhal yang mana tadi, ya ayuhan nas, silap ya ayyuhallazina amanu, macam nampak berapa tulisan tu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang maksudnya wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan naklah kamu sekalian memperhati apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, untuk hari kiamat. Kan? Jadi maknanya lepas tu Rasulullah sambung khutbah dia. Lepas baca surah Al-Hajj tu, Rasulullah kata, hendaklah ada di kalangan kamu yang mendekahkan sebahagian dinar, dirhamnya, pakaiannya, satu sa gandum atau satu sa kurma. Hingga akhirnya Rasulullah kata, walaupun separuh daripada kurma. Maknanya Rasulullah menggalakkan
memberi motivasi supaya sahabat yang ada ketika itu bersedekah. Sebab daripada tadilah melihat kepada orang miskin dan sangat miskin tadi, lalu lepas solat tu Rasulullah terus baca khutbah dan selepas membaca ayat-ayat Quran sebagai dalil bagaimana Allah antaranya surah Al-Hajj tadi, maknanya Allah akan suruh perhati apa yang kita sediakan untuk nak kita bawa kepada hari kiamat nanti. So antara benda yang kita nak sediakan untuk nak bekalan bawa hari kiamat yang mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah ialah bersedekah. Jadi Rasulullah pun di sini juga Rasulullah memberitahu kepada sahabat yang ketika itu bahawa naklah kamu bersedekah. Sedekahlah daripada apa yang ada pada kamu, sama dari duit kamu, dari dinar kamu, dari pakaian kamu, gandum ke, kurma ke. Sehingga Rasulullah kata kalau tak ada apa sangat, separuh kurma boleh sedekah. Bayangkan. Jadi sahabat-sahabat yang dengar ketika itu apa yang Rasulullah khutbahkan tu macam teralihnya kita dengar khutbah macam macam ni. Mak bayangkan macam itulah sebab dia kata akhirnya hadis tu kata maka datanglah seorang dari kaum Ansar dan membawa satu pundi sedekah di telapak tangannya, hampir tidak mampu mengangkatnya, bahkan tidak mampu mengangkat lagi. Lalu orang lain mengikutinya. Kan? Maksudnya orang lain tu dengar, tak buat lagi. Macam kita dengar orang kata, siapa nak derma ni? Contoh kan. Ni ada orang gini-gini, accident, siapa nak derma? Kita tunggu dulu. Siapa nak derma? Tak ada orang buat lagi. Maknanya, tapi dalam keadaan, maknanya para sahabat pun boleh, sebab mereka manusia kan. Sahabat pun macam tu. Bila dengar Rasulullah berkhutbah, mereka dengar, bukan tak nak buat. Tapi orang yang pertama buat iaitu kaum Ansar tu yang buat, dia sedekah dulu, lepas tu orang lain ikut. Orang nampak tu kan. Jadi sahabat lain pun ikut dan sehingga dapat 2 tumpukan besar yang terdiri dari makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat wajah Rasulullah berbinar-binar, bersinar. Maksudnya Rasulullah sangat seronok lah. Sebabnya makin lepas sahabat Ansar tu letak, sahabat lain pun letak juga sedekah kat situ. Lalu Rasulullah bersabda. Rasulullah kata tadi, macam itulah macam yang kita baca dalam hadis tadi. Rasulullah kata, barang siapa yang memulai suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala. Dan pahala orang mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maknanya dalam kisah ni, orang Ansar tu mula dulu, kemudian orang lain ikut. Jadi maknanya orang Ansar tu dapat pahala. Kemudian orang lain yang ikut lepas orang Ansar tadi, buat dapat pahala untuk orang kedua tu, dapat untuk dia. Tapi dapat juga untuk orang pertama tu. Bayangkan kalau yang sahabat yang ada ikut tu 30 orang. Maknanya orang yang mula-mula buat tu dia dapat pahala 30 orang yang buat belakang dia tu. Tanpa mengurang sedikit pun. Itu kelebihan dia kalau kita yang mulakan satu sunnah. Ini tajuk ni kata orang yang memulai satu sunnah. Dia mula dulu. Kan? Jadi sebab tu Rasulullah kata orang yang memulai satu sunnah yang baik dalam Islam baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai satu sunnah yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan sepeninggalannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Terbaliklah. Maksudnya kalau kita buat satu keburukan, kita buat satu benda yang mungkar, orang lain ikut kita. Jadi kita buat dapat dosa, orang yang buat tu dapat dosa juga. B buat dapat dosa, B kita A kan. B buat dapat dosa. Lepas tu dosa B buat tu dapat ke kita juga sebab kita mula buat dosa. C buat dapat lagi ke kita. Bayangkan kalau kita buat satu benda tak baik, yang ikut kita 100 orang. 100 orang buat dosa dapat kat kita. Kalau kita buat kebaikan dapat 100 kat kita. Kebaikan. Jadi mak bayangkan kalau zaman sekarang ni orang guna multimedia semua benda ni kan, teknologi ni, buat contohnya TikTok. Contoh TikTok. Buat TikTok yang mak pun dah tengok Ustaz Asma Harun tunjuk yang adalah seorang insan tu buat benda yang tak baik kan. Jadi dia rasa benda tu dia buat, lepas tu ada orang lain ikut. Budak-budak remaja ikut, ada berapa ribu orang ikut. Semua dosa orang yang ikut benda keburukan dia, lepas tu dapat kat dia. Sebab dia yang mulakan benda tu. Jadi berbalik kepada ayat Quran kita baca tadi. Mana ayat Quran tadi yang kita baca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Kan kita minta Allah jadikan zuriat keturunan kita tu qurrata a'yun, penyejuk mata kita. Sebab apa? Sebab kita yang mulakan dulu kepada zuriat kita satu kebaikan, nanti dia akan ajar anak dia, akan ajar cucu kita, ajar cicit kita, kan? Maksudnya sebab tu kita kena jangan lepas peluang untuk memulakan sesuatu kebaikan. Kan? Jangan tunggu orang. Selalu kita ni kita tunggu sebab kita rasa biarlah orang lain buat dulu nanti saya ikutlah. Tapi sebenarnya kalau kita buat dulu kita dapat. Kan? Kalau tengok dalam kehidupan mak, kalau mak cerita kebaikan abah lah.
Maksudnya abah, dia akan kalau masuk kat pekan dulu, dia mulakan dulu. Kalau kat masjid tu, dia buat apa tu tadi? Dia buat tadika kat masjid kan. So jadinya dia mulakan. Jadi Ustaz Bahri datang baru ni, dia kata tadika yang Haji buat tu kat akak, dia kata masih ada sampai sekarang. Dia buat sekolah irsyad contohnya dengan kawan-kawan dia lah. Tapi dia orang perintis. Kan dia perintis kepada sesuatu kebaikan. Jadi apa yang orang kena dia walaupun dia dah tak ada tapi pahala tu berterusan. Kan? Jadinya macam itulah maksudnya kita yang muda ni masa daripada hadis ni kalau kita nak ambil pengajaran dia ialah kita yang muda-muda ni yang walaupun yang tua macam mak orang tua ni kadang dia dah kurang tenaga, kurang pemikiran dia semua lambat dan slow kan. Maknanya kita kena fikir satu cara, sesuatu yang kita rasa kita boleh buat kebaikan. Terutama kalau kita dapat jadi perintis kepada kebaikan tu Masya Allah. Kan Allah akan bagi kita pahala yang berganda-ganda sebab orang lain buat pun. Mak kan, mak macam mak kali cakap kalau ajar anak tu kan jangan bagi orang lain yang ajar anak kita. Ajar mengaji. Kan kita dulu. Kita perkenalkan anak kita kecil-kecil kita dah ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ajarkan. Jadi kalimah tauhid tu kita ajar dulu. Orang sekarang kadang nak swasta kan orang. Kan dia tak apalah ajar seorang tu ajarkan anak kita. Jadi kita lepas peluang tu sebenarnya. Tapi mestilah kerana Allah. Yang kita buat ni nak tunjuk orang so anak kita pandai, orang kata pandai, anak dia, mak dia bagus. Itu jadi lain lah ceritanya kan. Jadi kita nak cuba jagalah juga dari sudut niat kita tu supaya ikhlas kerana Allah. InsyaAllah. Jadi itu antara hadis yang mak baca tadi. Tapi kat belakang-belakang ni dia ada lagi terang lagi sikit-sikit yang lain. Tapi mak rasa daripada yang kita mak fahamkan tadi, insyaAllah rasanya macam itulah yang dia nak sampaikan kepada kita. Dan satu lagi dia kata kat sini pengajaran dia ialah perintah untuk berinfak dan bersedekah tu walaupun sedikit. Kita kadang fikir nak bagi banyak pun kita nak bagi orang kan. Tapi maksudnya Nabi kata walaupun separuh kurma. Maka kita kata takkan nak bagi sedekah separuh kurma. Kan? Tapi itu adalah kita tak boleh meremehkan amalan walaupun sekecil mana pun. Mana kalau kita pernah buat sebelum ni pun, mana kita buang duri di tengah jalan, tempat orang lalu ada apa-apa yang menghalang, kita tolong alih kan. Maksudnya benda yang kecil-kecil tu pun maknanya Allah pandang dari kita. Jadi peluang nak buat kebaikan tu sangat banyak. Dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang insyaAllah. Itu hadis pertama. Kemudian hadis kedua daripada tajuk ini ialah pendek sikit ni. Adik air. وعن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidak satu jiwa pun yang terbunuh kerana kezaliman melainkan putera Nabi Adam yang pertama mendapatkan bahagian dosa dari penumpahan darah itu. Sebab dialah yang pertama-tama melakukan pembunuhan. Ini satu, dia bagi dua hadis. Jadi hadis kedua ni, dia bagi contoh orang yang mulakan satu keburukan. Iaitu kat sini yang kita memang terakam dalam Quran pun, iaitu kisah anak Nabi Adam kan, yang anak Nabi Adam yang kalau tengoknya kita tahu yang semua orang tahu ialah Qabil dan Habil kan. Walaupun ada juga pendapat mengatakan Allah tak pernah beritahu nama. Maknanya itu daripada Israeliat. Tapi kita macam dah anak Nabi Adam yang bunuh tu Qabil Habil kan. Itu macam tu. Jadi ini memang kisah mereka lah. Jadi seperti mana dalam firman Allah dan surah Al-Ma'idah ini, dia kata dan diceritakan yang bermaksud dan diceritakan Muhammad dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putera Adam. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua iaitu Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dan Qabil berkata kepada Habil, sesungguhnya aku pasti membunuhmu. Lalu Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sesungguhnya jika engkau iaitu Qabil menggerak tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Rabb seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa
membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan jadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Makanya di sini dia kata bila apa yang bunuh tadi? Qabil kan yang bunuh kan? Habil. Habil diterima, tak Qabil yang tidak diterima. Jadi Qabil lah yang bunuh adik, yang bunuh Habil. Qabil bunuh, jadi dia orang pertama yang melakukan pembunuhan, manusia yang melakukan pembunuhan, maka dia memang berdosa. Dan orang yang kemudian kalau bunuh juga ikut perangai Qabil ni. Qabil kan? Qabil. Qabil yang nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh Habil. Kan? Jadi siapa yang ikut Qabil ni dia membunuh orang lain, maka Qabil akan dapat sampai hari kiamat. Itu yang dimaksudkan kalau kita buat benda yang buruk pun, maksudnya ada orang ikut kita yang buruk, maka kita akan dapat dosa. Jadi kita bayangkan, na'udzubillah min zalik, kita tak nak jadi orang yang menyebabkan membawa kepada keburukan yang mana orang akan ikut kita atau keburukan. Kan? Itulah 2 hadis insya-Allah daripada topik ini. Okey, mak pergi pada tajuk bab 20. Boleh lagi ikut insya-Allah. Bab 20 ni pendek juga tapi panjang sikit daripada yang tadi. Yang bab 20 ni memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Jadi ini tajuk yang macam tajuk mengajak kepada dakwah lah ni. Memberi petunjuk kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran atau kesesatan. Jadi firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 87. Ini pun diambil tengah ayat ni. Dia kata wad'u ila rabbik, dan serulah manusia agar beriman kepada Rabbmu. Jadi maksudnya memang itu adalah perintah Allah untuk kita mengajak orang kepada kebaikan. Dan kalau kita biasa dengar, kalau orang biasa berdakwah ni, kita faham lah kan. Maknanya balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau sepotong ayat. Dan kalau kita tahu sikit, kita ajak benda yang kita tahu tu, kita beritahu orang lain. Ajak kepada kebaikan. Jangan tunggu sampai kita dah jadi ulama baru kita nak berdakwah. Itu kan kita selalu dengar ustaz-ustaz cakap macam tu kan. Jadi tak perlu. Sebab kadang-kadang kita kata saya tak boleh lah sebab tersadat ilmu. Bukan alasan. Kita mesti tahu sikit sebanyak tentang Islam. Jadi apa yang kita tahu, yang tu kita sampaikan kepada manusia yang lain. Ajak kepada kebaikan. Ajak kepada mengesahkan Allah. Ajak kepada beribadah kepada Allah. Kan, ajak kepada mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah tanggungjawab kita insya-Allah. Kemudian surah An-Nahlu ayat 125 Allah juga berfirman yang bunyinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Yang maksud serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Jadi ini kaedah lah, kaedah untuk berdakwah. Kita mesti dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, mengajak orang, sebab kalau tidak, macam mana nak sampaikan agama Islam yang memang suci dan tinggi dan mulia itu kan kepada orang lain, orang tak nak terima. Jadi kita kena bagi tahu atau mengajak mereka berdakwah kepada mereka dengan hikmah, dengan tunjuk contoh qudwah hasanah yang baik, cara dengan penuh hikmah, maka insya-Allah dengan izin Allah adalah mungkin dapat hasil lah daripada tanggungjawab dakwah yang kita laksanakan tu insya-Allah. Okey. Kemudian terusnya dalil lagi ialah daripada surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Ini juga kita kena bertolong bantulah yang antara satu sama lain untuk mengajak kepada perkara kebaikan. Kemudian surah yang kita biasa dengar juga adalah surah Ali Imran, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Maknanya kat sini Allah kata ulaika humul muflihun. Maknanya nak jadi orang yang beruntung, kita kena melaksanakan tanggungjawab dakwah ini insya-Allah. Jadi kita tak ada alasan lah, maksudnya kita nak mengasingkan diri kita daripada tanggungjawab dakwah ni. Memang tugas kita untuk berdakwah. Tapi kena ada ilmu. Sebab dengan ilmu itulah maka kita boleh mengajak orang kepada jalan Allah yang sahih insya-Allah. Kemudian kita tengok hadis yang pertama, iaitu hadis 173 daripada bab ini. Daripada Wa'an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amrin al-Ansari al-Badri
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, rawahu Muslim. Dia kata dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala yang diterima pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih kurang dengan yang tadi juga. Maksudnya kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kebaikan yang orang tu buat tu dapat juga kepada kita. Maknanya banyaklah contoh-contoh kalau kita ajak orang, kita ajak kawan-kawan kita, contoh kita beritahu semayang, contoh semayang sunat, kita katakan, tak buat ke solat duha ni, solat witir, kita beritahu dia. Mungkin dia tak tahu. Jadi mungkin dengan sebab kita beritahu dia tu, dia baru tahu, jadi memang nak buat. Tapi cuma dia tak buat sebelum ni, dia tak tahu kan. Jadi kita tak bolehlah macam, nak cakap ke tak cakap. Cakap kan. Kadang-kadang kita ada sikap macam tu. Dia benda-benda yang baik ni cakap je. Tak apalah. Maknanya orang tu nak dengar ke, tak dengar ke, kan? Mungkin satu hari dia akan dengar. Dan kalau kita tengok macam sahabat pun, kalau kita tengok contohnya yang kita, orang yang sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah SAW, itu Abu Bakar As-Siddiq kan. Macam mana Abu Bakar dia mengajak, dia dah hebat. Abu Bakar As-Siddiq ni kita tahu, macam mak pernah dengar ustaz cakap, dia kata iman Abu Bakar ni punya hebatnya Abu Bakar ni sama dengan iman seluruh manusia kat bumi ni. Kan? Tingginya iman Abu Bakar, dan kita tahu memang Abu Bakar ni panggil As-Siddiq sebab dia membenarkan apa yang segala yang Rasul cakap semua benar belaka. Kan? Jadi dalam keadaan dia yang memang dah hebat, dijanjikan syurga, tengok dia telah mengislamkan beberapa orang sahabat yang lain. Dan di antara sahabat-sahabat yang diislamkan oleh Abu Bakar ni, 6 orang daripada sahabat diislamkan oleh Abu Bakar ni, dengan ceramah tu, adalah ahli syurga. Di antaranya tu lah Umar, Uthman, kan, Abu Talha, adalah sampai 6 orang. Dia kata daripada yang di Abdurrahman bin Auf yang diislamkan oleh Abu Bakar ni dijamin syurga. So bayangkan, kata tengok hadis ni, dia sendiri dah hebat sangat Abu Bakar tu. Iman dia memang dah hebat. Dan orang yang hebat, yang 6 orang lagi ni yang janji syurga ni memang hebat juga, pun dapat pahala kepada Abu Bakar. Ni kalau kita duduk tenung, gamak pun, ya Allah ciputnya lah aku ni, ya Allah. Kan? Maksudnya kita nak banding Abu Bakar ni, tapi kita walaupun macam tu, kita tetap juga berdoa, semoga ya Allah, ya Tuhan, kau tempatkanlah aku bersama dengan para sahabat bersama Rasulullah, ya Allah, pertama orang yang siddiqin, salihin, kita minta kan. Sebab kita mengharapkan rahmat Allah dengan sikit amalan kita tu. Kita harapkan, kita tahu amalan kita sikit, tapi kita mengharapkan sangat rahmat Allah kan. Tapi maksudnya kita kena berusaha jugalah. Jangan kita harap sikit tu, kita buat sikit tu je. Jadi bila kita tengok para sahabat ni hebatnya, kita memberi motivasi sebenarnya kepada kita untuk berusaha lebih lagi. Kan? Takkan kita nak bawa sembah kepada Allah dengan benda yang sikit ni. Tapi kita nak tempat kedudukan yang tinggi. Kan? Kita nampak dari sudut duniawi, kat dunia ni memang tak logik lah. Tapi Allah tu boleh buat apa saja kan. Dan maknanya kita kena ada rasa segan, kurang-kurang malu pada diri kita sendiri. Kan? Jadi kita rasa nak tingkat lagi. Berilah ya Allah kemudahan bagi kita, pemudahkanlah bagi kita, bukalah jalan bagi kita, ilhamkanlah bagi kita ya Allah. Macam mana cara aku menambahkan lagi amalanku ya Allah, supaya Engkau jadikanlah hatiku ni hati yang suci, bersih ya Allah, supaya senang masuk benda-benda yang baik. Itulah hati yang bersih ni insya-Allah kan. Kalau hati kotor susah. Kalau hati kotor orang cakap kat kita, kita kata, tak adanya. Tambah orang tua macam mak ni. Orang tua macam mak ni kadang-kadang kalau tak berhati-hati, kita jadi sombong. Mak pun selalu renung, aku ni jadi sombong ke tak? Sebab kita rasa kita hebat, kita dah tua, kita dah makan garam dulu. Kita dah banyak kan makan. Jadi kalau orang cakap kat kita, ya ke? Macam tu kan. Tapi kita kena jadi seorang yang tawaduk. Bila berilmu ni, maksud kita kena cari orang yang tawaduk. Kalau kita rasa benda tu betul, apa salahnya saya cuba? Kan? Macam tu. Wallahualam, itu yang mak terfikirlah. Wallahualam. Kan? Jadi semoga sebab bila kita tengok yang kebaikan yang Allah sediakan terlalu banyak untuk kita kan. Tapi kita kena usaha insya-Allah. Okey. Itu antaranya lah hadis tadi. Kemudian hadis seterusnya. Ya, bagus. Dia baca-baca masuk kerak ni, dia jadi mata berpina. Jadi tak nampak. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu
la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk Allah, maka baginya seperti pahala yang didapati orang mengikutnya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa orang mengikutinya tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa mereka. Ini macam lebih kurang hadis riwayat Muslim, lebih kurang macam kita bincang tadi lah. Maksudnya dia macam bertingkat-tingkat. Kalau kita buat benda pahala baik, maka kita, orang A ni, orang B buat dapat kat kita, orang C buat dapat kat kita, orang D buat dapat kat kita. Macam tu kan. Jadi bayangkanlah pahala yang kita dapat kalau kita buat kebaikan. Kalau kita buat keburukan, maka keburukanlah. Jadi sebab tu kata, maksudnya kalau kita nak buat sesuatu kebaikan tu, kita buatlah walaupun orang lain tak buat. Kan macam itulah. Kita jangan fikir tunggu orang lain buatlah, jangan. Dan kalau kita perkara keburukan tu, kita jangan buat walaupun orang lain buat. Kalau orang lain buat benda tu, ramai orang buat tapi benda tu jahat. Tak payah buat pun tak apa. Seorang-seorang tak buat pun tak apa kan. Maknanya macam tu lah lebih kurang. Wallahu alam. Kemudian seterusnya hadis dia. Ni panjang sikit lah. Mak baca dia bahasa Melayu kot. Melayu lah. InsyaAllah dia panjang sikit ni. Dari Abul Abbas bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda pada suatu hari dalam perang Khaybar. Besok Rasulullah bersabda, aku benar-benar akan memberikan panji peperangan kepada seseorang yang akan diberi kemenangan melalui kedua tangannya oleh Allah. Orang itu sangat mencintai Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul pula mencintainya. Rasulullah tak sebut nama. Rasulullah kata esok Rasulullah pegang bendera. Esok aku akan bagi bendera ni, panji ni, panji peperangan, bendera peperangan ni kepada seseorang. Yang mana kemenangan akan berada di tangannya oleh kemenangan melalui kedua tangannya oleh Allah. Maksudnya Allah benarkan kemenangan melalui kedua tangannya. Dan satu lagi tips lagi, orang itu sangat mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul sangat mencintai orang tu. Okey. Jadi para sahabat ni bila dengar macam tu, masing-masing tak tidur malam. Macam tak tidur malam duduk ingat siapa dia lah. Ni pagi esok Rasul nak serah panji-panji, nak serah bendera ni kan. Aku ke, siapa ke, dia ke, siapa ke kan. So masing-masing rasa biarlah saya yang dapat. Semua mengharapkan lah. InsyaAllah kan daripada supaya Rasulullah sebut ni, orang tu cinta Allah dan Rasul. Saya pun cinta Allah dan Rasul. Contoh macam tu lah. Tapi satu lagi Rasulullah kata Allah dan Rasul juga mencintai orang ni. Kan. Jadi pada tiba pagi esok tu, sahabat cepat-cepat pergi kat Rasulullah SAW. Masing-masing dari mereka berharap akan diserahkan panji tersebut. Agaknya akulah orangnya kan. Lalu bila sampai kat Rasulullah, saya tanya, kat mana Ali bin Abi Talib? Ali tak datang. Orang lain semua ada, Ali yang tak datang. Lepas tu masing-masing cakaplah, wahai Rasulullah, Ali ni sakit mata, dia tak datang. Maksudnya kalau Ali tak datang ni, kita lah kot yang dapat panji ni, agaknya gitu kan. Rupanya Rasulullah cakap, kirimkan utusan untuk memanggil Ali. Rasulullah tu panggil Ali. Kemudian Ali pun datang. Ali datang, memang Ali sakit mata. Lalu Rasulullah ni dengan mukjizat Rasulullah meludahi kedua mata Ali, saya mendoakannya dan akhirnya sembuh. Sembuh macam serta-merta lah sembuh rasanya. Sehingga seolah-olah tidak ada bekas sakit pada dirinya. Sakit mata tu tak ada pada dirinya. Kemudian Rasulullah bagi panji tu kepada Ali. Rupanya orang yang Rasulullah beritahu semalam tu ialah Ali bin Abi Talib. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Ali, wahai Ali tanya dulu, wahai Rasulullah, apa yang aku harus buat apabila aku memerangi mereka sehingga mereka menjadi Muslim? Macam mana maknanya nak perang orang yang Muslim ni, nak buat macam mana supaya dia jadi Muslim? Jadi Rasulullah menjawab, majulah dengan tenang. Maknanya ajaklah mereka tu kepada Islam dengan cara yang baik kan. Maknanya kan. Lalu ajaklah mereka, majulah dengan tenang hingga kamu sampai di wilayah mereka, ajaklah mereka masuk Islam. Selanjutnya beritahu kepada mereka tentang hak Allah yang wajib mereka kerjakan dalam Islam. Demi Allah, sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapat seekor unta merah.
seekor unta merah. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis ini juga samalah macam tadi nak menggambarkan apa pesan Rasulullah pada Ali bin Abi Talib, iaitu kalau pergi berdakwah ke satu tempat tu, maka ajaklah mereka kepada Islam, ajak mereka sembah Allah, ajak mereka buat rukun-rukun Islam, solat, bayar zakat, semua tu kan. Dan seterusnya jika kamu berjaya lah maksudnya mengislamkan mereka dan mereka beramal dengan apa yang telah didakwahkan oleh sahabat ni tadi, maka kalau seorang daripada mereka tu maka lebih baik. Seorang aja pun lebih baik balasannya daripada seekor unta merah. Maksudnya kalau orang Arab ni kalau mak dengar ceramah, Ustaz unta merah ni sangat bernilai lah. Maksud tahulah apa nilaian ni kenderaan di zaman sekarang ni, wallahu alam lah. Kan? Kalau zaman dulu unta merah tu sangat bernilai yang tinggi, nilai yang sangat tinggi nilainya lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kalau kat sini juga pengajaran dia ialah bagaimana para sahabat ni berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Kan? Masing-masing semua nak, kalau boleh biarlah saya lah orangnya yang baik. Mana masing-masing tu dah menyediakan diri mereka sebaik mungkin. Kan? Dalam mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, sehingga bila Rasulullah cakap itu rasa macam terasa saya ke tu, sayalah naknya orang tu kan. Tapi kalau dia tak menyediakan diri dia dengan sebaik mungkin, takkan dia cakap macam tu, mesti segan cakap macam tu kan. Jadi itulah para sahabat yang memang patut kita contohi, insya-Allah. Internet. Oh, tak buka yang tu. Buka yang telefon. Kata lupa je mak. Okey, ni hadis yang akhir lah daripada yang ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna fatan min aslama qala ya Rasulullah inni uridul azwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih qala itu falanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa atahu fa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salama wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi faqala ya fulanatu a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'a fa wallahi la tahbisina minhu syai'a fayubaraka laki fi rawahu Muslim. Okey, daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa seorang pemuda dari suku Aslam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut perang, tapi aku tidak mempunyai apa bekalan untuknya." Dia tak pergi perang tapi dia tak ada apa-apa nak pergi perang ni, kenderaan tak ada, bekalan lain, pedang pun tak ada. Mungkinlah kan sebab nak pergi perang ni kita bayangkan bekalannya benda-benda macam itulah. Tapi semua tak ada. Tapi saya nak pergi perang ya Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, "Datanglah kepada si fulan." Pergi pada si fulan tu kerana dia telah mempersiapkan bekalan untuk berperang, namun tiba-tiba dia sakit. Rasulullah kata pergi pada orang tu memang nak pergi perang tapi dia sakit, dia tak boleh datang. Maka pemuda daripada Aslam pergi kepada orang yang Rasulullah tunjuk tu. Sampai sana dia cakap, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan ucapan salam kepadamu. Dia cakap dulu pada orang tu. Kemudian pemuda itu meminta kepadanya, berilah kepada aku bekal yang telah kamu persiapkan untuk perang. Jadi dia cakap, bagilah kat saya sebab saya nak pergi perang. Awak katanya sakit, nak pergi contohnya, bagi saya. Orang itu pun berkata kepada isteri dia, hai fulanah. Semangat dia cakap kat isteri dia, berikan segala bekalan yang telah aku persiapkan itu kepada orang ini, pemuda ini, dan jangan kamu meninggalkan walaupun sedikit pun. Demi Allah, tidaklah kamu menyimpan sedikit pun dari bekalan yang telah kupersiapkan itu sehingga ia akan membawa berkah bagimu. Hadis riwayat Muslim. Ini juga menggambarkan bagaimana sikap para sahabat ketika itu. Maknanya dia dah siap-siap segala benda, kenderaannya, pedangnya, dia sakit. Betul ada orang nak Rasulullah tunjukkan seorang pemuda yang tak dapat nak pergi sebab tak cukup bekalan. Maka dia kata kat isteri dia, bagi segala benda, jangan tinggal. Kan? Kadang-kadang kita bila mak dengar yang ustaz tu dia kata kita contohnya kereta lah. Kereta kan kita kan kalau orang nak pergi program dia tak ada kereta nak pergi. Jadi kita ada kereta kita tak pakai pun, kita tak lagi meminjam kereta kita contohnya. Kan? Jadi rasa diri ni kan. Sebab kita kata dia banyak fikirlah kan jadi apa-apa kat kereta kita susah pula kan gini kan. Akhirnya kita tak bagi. Tapi mungkin kita boleh bagi yang semampu kita lah. Tak sama lah dengan sahabat ni. Dia kata jangan tinggal sikit pun sisa. Bagi semua kat orang tu. Kat pada orang yang nak pergi perang tu. Sebab apa? Sebab dia tahu ganjaran yang disediakan oleh Allah kepada
kita kepada diri kita kalau kita bagi kita sumbang untuk kebaikan. Jadi sama lah macam kita sekarang kalau kita orang nak buat sekolah ke, nak buat masjid ke, jadi kita tak boleh nak banner masjid tu, kita sumbang lah apa-apa yang patut yang kita mampu bagi. Kan kita dengar, oh orang nak buat sekolah tahfiz, oh orang nak buat masjid, oh orang nak buat apa-apa kebaikan, kita sumbang apa yang kita ada. Sebab mungkin kita tak mampu nak bagi semua, kita bagi apa yang kita mampu, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam bissawab, itulah antara yang dapat kita petik daripada dua topik malam ni. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tambah? Dia pendek-pendek je malam ni punya hadis, tak panjang. Silakan. Dia. Kak Teh. Nampak Kak Teh dalam gambar ni. Dan telefon Nazri ni. Ada nak tambah, Mak. Faham ke? Bagi laju-laju. Tak ada long, tak ada long. Nak ulas. Tanya long juga. Kita bagi apa? Kita nak estimate dengan kitab baru tu. Kita nak lepas tu boleh sambung lagi. yang kitab baru tu. Okay, InsyaAllah. Okay, Mak start. Menarik je Bismillah. Okay. Mak mula dulu lah kitab ni, nanti orang lain boleh mula juga insyaAllah. Bukan mak je lah yang ada ilmu tentang ni. Banyak lupa juga lah. Okay. Jadi Alhamdulillah kita telah diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan usrah keluarga kita ni dapat berkembang lagi dengan ilmu yang terlalu tinggi, terlalu banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi mudah-mudahan lah dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan dengan doa kita semua, maka kita dapat menambah ilmu sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat kita beramal dengan ilmu yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini sendiri. Jadi tajuk yang mak terasa sangat nak buat bersama-sama ni adalah macam mak beritahu tu Tarbiyatul Aulad. Jadi buku ni sebenarnya ditulis oleh Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Kan, yang mak rasa anak-anak mak semua ada buku ni kan, semua ada kan. Sebab kita mak tanya siapa yang tak ada, semua senyap je. Maksudnya mak assume semua orang ada lah, insyaAllah. Kalau tak ada buku ni pun mungkin buku-buku pendidikan anak-anak, insyaAllah. Jadi kalau ikut buku ni, sebenarnya dia perbincangan awal buku ni dia banyak mula-mula tentang perkahwinan. Tapi mak rasa kita tak perlu pergi daripada awal sebab kita nak fokus tentang pendidikan anak-anak. Yang perkahwinan tu mungkin kita boleh baca sendiri. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, Allah kan bagi kita anak-anak, Allah kurniakan kita anak-anak ni kepada kita, sebenarnya Allah telah letakkan tanggungjawab untuk kita mendidik anak-anak kita tu. Kan? Tanggungjawab untuk kita mendidik anak kita. Jadi setiap anak yang seperti mana dalam firman Allah dan surah Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu daripada Al-Quran. Dalil yang menunjukkan bahawa kita kena didik ibu bapa, sebagai ibu bapa kita didik anak kita ini supaya menjadi insan yang baik, insyaAllah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud lelaki itu gembala terhadap keluarganya dan beliau bertanggungjawab kepada gembalaannya. Perempuan itu gembala di rumah suaminya dan beliau bertanggungjawab terhadap gembalaannya. Jadi tanggungjawab sebagai gembala atau dia kata pemimpin dia juga, ada setengah hadis dia terjemahkan lelaki itu pemimpin terhadap keluarganya kan. Jadi sini dia kata gembala, maknanya gembala ni dia kena memimpin gembalaan yang ada di bawah dia. Jadi yang jadi gembalaan dia atau yang dipimpinnya ialah anak-anak itulah. Jadi anak-anak tu termasuklah yang gembalaan yang perlu dipertanggungjawabkan untuk dididik dan dipimpin daripada mula dilahirkan, daripada mula dalam kandungan lagi sehinggalah mereka dewasa. Kan? Dan juga hadis yang biasa kita dengar yang maksudnya yang dari Abu Hurairah tu kan, yang mamin mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa yansiranihi wa yusyarrikanihi. Tidaklah bagi seorang bayi yang dilahirkan itu melainkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau musyrik.
Jadi kita semua memang rasa, semua mak rasa kalau tanya anak itu adalah nikmat. Memang nikmat yang tidak ternilai yang Allah anugerahkan pada kita kan. Semua orang rasa macam tu. Even orang yang tak ada anak pun dia merasa macam tu. Sebab naluri manusia yang memang nak anak, cintakan dengan anak-anak kan. Jadi memang macam tu. Rasa anak tu anugerah yang tidak ternilai. Tapi kita kena ingat bahawa anak ini satu nikmat atau nikmah yang Allah kurniakan pada kita, tapi diiringi dengan amanah. Mana nikmah tu diiringi dengan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita yang wajib kita lakukan. Jadi dia bukan datang nikmah je. Mana dalam hidup kita ni kalau kita tengok banyak benda nikmat yang Allah bagi, ada amanah dia. Contoh macam anak, macam harta kan. Ilmu nikmat, Allah bagi kita nikmat. Tapi kita tak kena simpan ilmu tu. Kita kena sampaikan, ada amanah. Kita kena sampaikan ilmu yang kita ada tu pada orang lain, pada orang yang seterusnya. Dan macam-macam lah dalam hidup kita, harta pun macam tu, wang ringgit kita macam tu. Bukan nikmat yang Allah bagi tu bukan semata-mata untuk kita pegang seorang-seorang, tapi kita ada tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Semoga dengan itu kita mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah. Jadi bertitik tolak dari situlah maka mak rasa kita semua dapat rasakan bahawa tanggungjawab mendidik anak-anak ini adalah satu tanggungjawab yang sangat penting, dan ilmu untuk pendidikan anak-anak ni adalah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Dia bukan satu benda yang turun-temurun. Maksudnya kita tak apalah, nanti saya didik anak ni tak apalah, saya ikut mak saya. Mak saya didik macam ni. Masa kat kampung dulu ke, masa saya kat bandar dulu, saya duduk kat taman tu, okey je kan. Tapi tidak. Untuk didik anak-anak ni untuk jadi insan yang benar-benar dapat susut tubuh yang memang dituntut oleh Islam, maka kita kena ada ilmu. Ilmu yang benar-benar sahih daripada Allah dan Nabi SAW kan. Supaya kita tidak tersalah langkah dan supaya kita tak teraba-raba. Kita jangan bila kita dah ada anak sampai kita bawa kata orang kata tak terantuk baru tengadah. Dah terantuk baru tengadah. Kan bila dah apa macam mana nak buat ni? Macam tu kan. Jadi kita tak nak kita berada dalam kategori macam tu. Kalau boleh kita dah bersiap sedia bila kita sampai satu peringkat anak kita usia macam ni, kita dah macam at least kita ada dalam kepala kita, oh ni dah sampai tahap macam ni, saya kena buat macam ni. Sebab kita dah ada ilmu. Ilmu tarbiyatul aulad kalau dalam Islamnya, ataupun ilmu pendidikan anak-anak. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu, kita copy ambil orang lain, cara orang lain, tapi kadang tak sesuai dengan keluarga kita sebab latar belakang tak sama. Kan anak-anak kita tak sama sebab kata perut ibu dalam perut seorang ibu pun anak tu lain-lain karakter dia. Ini pula orang yang keluarga yang lain-lain lagi tak sama kan. Walaupun ada sikit-sikit persamaan tapi tak semestinya semuanya sama kan. Jadi oleh sebab itulah mak rasa mak terpanggil lah. Maknanya mak cadangkan buku Tarbiyatul Aulad ni sebab mak rasa kita kena duduk bersama berbincang. Kita kalau boleh kita dapat design, kita dapat setkan agenda keluarga kita. Hala tuju. Macam mana kita nak lahirkan zuriat, susuk tubuh zuriat kita ni, keturunan kita di masa depan. Kan? Maksudnya bukan setakat ni lagi. Mak mungkin bagi tahu anak mak, menantu mak, untuk cucu mak. Nanti kalau mak dah tak ada, anak mak, menantu mak akan ajar cucu mak dan cucik mak. Lepas tu dia pun akan macam tadi, macam hadis yang kita buat tadi kan. Maksudnya dia akan bertali macam tu kan. Bertali rantai. Seperti itu. Dan kita harap kebaikan yang kita buat ni akan terus bertali rantai sehinggalah ke akhir zaman. Mudah-mudahan amin. Ya Allah, kita harapkan itu daripada Allah SWT. Allah mudahkan insya-Allah. Jadi mak rasa buku Tarbiyatul Aulad ni sangat sesuai kerana dia memang fokus kepada pokok utama buku ni adalah berkaitan dengan cara-cara kaedah pendidikan yang efektif untuk mendidik anak, dan dia ada elemen-elemen yang penting yang perlu kita terapkan dalam mendidik anak kita kan. Okey, baik. Kalau kita tengok daripada sebelum tu kita tengok dulu apa maksud pendidikan. Sebab kita kena tahu juga definisi pendidikan ni. Mak ambil daripada Dr. Yusuf Qaradawi tahun 1980. Dia punya definisi pendidikan ialah pendidikan ini ialah dia kata keseluruhan hidup termasuklah akal, hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku. Itu pendidikan. Maknanya kita bukan didik nak bagi makan dia je, nak hantar di sekolah aja, tapi kita tengok akal dia, hati dia, rohani dia, jasmani dia, akhlak dia, tingkah laku dia. Semua kena tengok. Itu dikira pendidikan. Ia bertujuan untuk menyediakan manusia bagi menghadapi masyarakat yang sering yang
menghadapi masyarakat untuk menjadikan seorang yang baik ataupun buruk. Kan? Yang sering menghadapi kebaikan dan kejahatan, kemanisan dan kepahitan. Maknanya sama ada dua jalan lah. Kita nak didik ni sebab kita nak hadapi masyarakat ni ada dua. Sama ada jalan kanan atau jalan kiri. Jadi kita kena bentuk, kita kena didik dia supaya dia dapat pilih jalan kebaikan lah, of course kan. Okay. Jadi secara keseluruhannya, pendidikan menurut Islam ialah satu proses. Proses ni maksudnya dia panjang. Dia bukan buat hari ni esok jadi. Proses ni adalah satu benda yang panjang berterusan untuk merubah, melatih dan mendidik akal jasmani dan rohani manusia dengan berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Ini kita kata tarbiyatul aulad. Maknanya tarbiyah. Dia satu proses pendidikan yang berterusan. Kita tak boleh nak rehat cepat. Contohnya kita kata, alah penat lah. Tapi anak kita baru darjah 3. Contohnya lah. Panjang lagi jalan dia. Sebab dia proses. Benda proses kan lama kan. Proses yang berterusan. Macam mak ni. Dia proses. Masih terus lagi kan. Mak dah boom macam ni pun kena fikir pendidikan satu proses. Begitu kita, proses aku tak boleh berhenti. Kena teruskan. Macam itulah insyaAllah. Kan. Jadi, sebab itulah dia kata macam ni. Okey. Jadi sebab itulah bertitik tolak daripada yang mak sebut tadi. Itu maksud pendidikan. Satu proses pendidikan. Jadi, buku Abdul Hasil Ulwan ni ada dua jilid. Jadi mak kata bab yang pertama tu dia membincangkan tentang macam mana nak perkahwinan, kemudian naluri pada anak. Jadi mak rasa yang tu tak perlu kita buat, tak apa, kita baca sendiri. Jadi kita masuk terus, mak ingat nak masuk terus bab yang kedua. Bab yang kedua ini adalah dia mulakan dengan tanggungjawab para pendidik. Kan? Kemudian dia terus pergi, ni sikitlah sinopsis buku ni. Fasa pertama tanggungjawab kepada keimanan, tanggungjawab kepada pendidikan moral, tanggungjawab pendidikan jasmani, tanggungjawab dia ada berapa? 7 fasa. 7 fasal. Yang pertama tanggungjawab pendidikan keimanan, yang kedua tanggungjawab pendidikan moral, yang ketiga tanggungjawab pendidikan jasmani, yang keempat tanggungjawab pendidikan mental, yang kelima tanggungjawab pendidikan rohani, kemudian tanggungjawab pendidikan sosial. Kan? Yang jadinya yang itu bahagian yang pertama. Nanti kita akan masuk buku kedua, dia akan pergi kepada kaedah-kaedah. Macam mana kaedah-kaedah nak mendidik ni. Okey. Jadi maksudnya kat situ kita akan, itu yang mak kata, kita akan setiap minggu kita akan bergilir baca. Maksudnya orang yang bentangkan hadis, dia mungkin tak payah baca, dia tak perlu baca buku ni. Mungkin kalau contohnya kalau minggu depan, mak bayang macam tu, tapi kalau tak setuju masih boleh diubah lagi. Contoh macam minggu depan mungkin giliran long bentangkan hadis. Jadi kita akan buat juga buku ni. Jadi giliran lepas long, Ngah akan baca buku tanggungjawab pendidikan keimanan. Bab tanggungjawab keimanan. Ngah akan baca je. Kalau Ngah tak dapat buat slide ke lagi baguslah. Tapi kalau tak baca, kita dengar. Dan kita ada poin-poin yang kita rasa nak highlight atau nak bincang, kita bincang. InsyaAllah. Kan? Daripada kalau tidak buku ni, tak tahu siapa yang dapat buat tanpa buat dalam usrah. Ke ada orang dapat buat usrah buku ni kat rumah? Tak ada. Okay, kakak geleng. Sebab kakak tu sebelum mak. Mak nampak lah. Sebab rasa macam rugi sangat kalau kita tak dapat nak khatam. Bukan khatam, nak mana kurang-kurang go through sekali buku ni. Mak rasa rugi sebab kita anak-anak tengah membesar kan. Banyak guidelines kita. Daripada buku ni insyaAllah. Jadi untuk malam ni mak akan pergi kepada mukadimah lah. InsyaAllah mukadimah daripada tajuk buku ni. Yang tanggungjawab pertama tu kita tunggu minggu depan insyaAllah. Okey, tengok apa dia mukadimah kat sini ialah dia banyaklah bagi dalil Quran kalau kita tengok, tapi mak tak apalah, mak tak go terus sebab dalil tu kita biasa dengar juga, dan walaupun kita bukan ada yang kita tak biasa dengar, tapi dari Quran lah insyaAllah. Cuma mak nak kongsi bersama daripada sini ialah bagaimana orang-orang terdahulu, para salaf, maknanya orang-orang ulama-ulama zaman dahulu, mereka menitik beratkan tentang pendidikan anak-anak ni. Kalau kita tengok contoh-contoh yang mereka tunjuk kat sini bila mak baca ni, maksudnya kita rasa ya Allah ya Tuhanku, mereka ni dah orang hebat-hebat.
Tapi dalam keadaan macam tu, mereka masih orang kata mengharapkan mencari guru-guru yang hebat untuk anak mereka. Patutnya dia boleh didik sendiri ya, tapi bila nak hantar kepada guru tu, dia cari guru yang hebat juga. Contohnya, Ibnu Khaldun telah meriwayatkan dalam mukadimahnya bahawa Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni raja kan? Raja Harun Ar-Rasyid. Apabila menyerahkan anaknya bernama Al-Amin kepada pendidik, kepada orang mendidiknya, beliau berkata kepada orang mendidik anaknya, "Wahai Ahmar," nama dia kot, "sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu buah hatinya." Ya, dia Amirul Mukminin, Harun Ar-Rasyid ni. "Menyerahkan buah hatinya, maka letaklah tanganmu ke atasnya dengan lemah lembut, dengan ketaatanmu kepada wajib. Letakkan dirimu kepadanya seperti engkau meletakkan dirimu kepada Amirul Mukminin. Ajarlah dia baca Quran. Kenalkan dia dengan sejarah dan pupuklah dia dengan syair-syair. Penuhkan dadanya dengan hadis-hadis Nabi. Tunjuklah dia dengan cara bertutur dan permulaannya. Dan jarangkanlah dia dari ketawa, melainkan pada waktunya. Dan jangan sampai berlalu satu saat pun, melainkan engkau asakkan dia dengan dia perkara-perkara yang berfaedah tanpa menyusahkannya. Kelak, kalau menyusahkannya, akan mati pula otaknya. Dan jangan terlalu berengan-rengan untuknya memberinya masa lapang, kerana dia akan merasa sedap. Banyak sekali masa lapang tu. Dan sentiasa ingin berlapang-lapang. Dan luruskan dia sekadar yang termampu dan mendekatkan diri kepadanya dan dengan berlemah lembut. Tetapi jika dia menolak sikapnya ini, maka hendaklah engkau mengambil sikap yang keras dan kasar. Okey. Kalau kita tengok di sini, maknanya itu yang dia orang minta guru-guru tekankan kepada anak dia. Jadi zaman sekarang ni mungkin kita tak dapat cari guru-guru yang seperti dia. Kita boleh, ni macam personal teacher lah kot. Personal tutor kan. Mana dia boleh cakap nak bagi macam ni. Dia nak Amirul Mukminin, of course lah. Macam ni. Tapi kita yang paling minimal kita boleh buat, mungkin kita kena tengok sekolah yang hantar anak kita tu. Macam kita buat sekarang lah kan. Tapi maksudnya kita Alhamdulillah kita pilih sekolah yang ada ajar diniyah, yang dia ajar agama, fardu ain semuanya. Tapi kita tak adalah sampai nak jumpa cikgu cakap, "Cikgu kena buat macam ni kat anak kita," kan. Tapi kita boleh bila time contohnya report card, kita boleh tanya perkembangan anak kita kan. Ada cikgu akan panggil. Jadi itulah peluangnya kita nak mengenali, nak nak lebih mendekati apa sebenarnya yang berlaku pada anak kita dari sudut perkembangan. Semua tadilah dia punya mental, dia emosi, dia fizikal, apa semualah insya-Allah kan, dan rohaninya. Ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimah. Ini boleh jadi contoh kita insya-Allah. Kemudian satu lagi dia kata, kerana terlalu mengambil berat terhadap anak-anaknya, anak-anak para salaf, mereka sentiasa mengadakan hubungan yang rapat dengan para pendidik anak-anak mereka. Inilah maksudnya anda ada sesuatu yang menghalang mereka dari dapat bertemu dengan anak-anak mereka, mereka rasa berduka cita sekali sebab mereka bimbang kalau anak mereka tidak dididik menurut cara yang mereka mahu. Maknanya sentiasa ada hubungan yang baik dengan guru-guru anak-anak tu. Tanya kan apa yang berlaku pada yang kita letak kat sekolah, ikutlah sekolah macam mana. Segah pada sekolah dah, sebab kita rasa dah sekolah Islam dah pun. Kan, tak boleh macam tu. Kemudian daripada Abdul Malik bin Marwan, pernah menasihatkan pendidik anaknya, katanya, ajarlah mereka kebenaran sebagaimana engkau mengajar mereka Al-Quran. Sentiasa biasakan mereka dengan akhlak yang baik. Bicarakan kepada mereka dari syair-syair supaya mereka berani dan bersemangat. Biasakan mereka duduk bersama orang yang mulia dan ahli ilmu pengetahuan, dan jauhkan mereka dari bercampur dengan orang yang rendah budinya serta kadam-kadam, sebab mereka itulah orang yang paling buruk kelakuannya. Hormatilah mereka di hadapan ramai dan cela mereka secara rahsia, dan pukul mereka jika mereka berdusta, kerana dusta itu menarik kepada maksiat dan maksiat pula menarik kepada api neraka. Ini Abdul Malik bin Marwan. Ini Amirul Mukminin kan? Malik bin Marwan ke bukan? Entahlah. Tapi orang itulah salah lah di kalangan tu kan. Tapi kita nampak apa yang dia pesan kepada gurunya, masih lagi Al-Quran, akhlak, hadis. Tapi dia orang tambah lagi dengan syair-syair, sebab orang Arab mungkin dengan syair-syair itu menaikkan semangat. Jadi kita mungkin kena ajar jati diri pada anak-anak kan, supaya mereka dapat
hidup dalam dunia yang sangat mencabar ni, dia ada jati diri sebagai seorang mukmin, dia tahu dia orang Islam, dia kena pertahankan agama dia dengan cara kehidupan dia. Mungkin dari sudut aurat dia ke, kan, dia kena pertahankan. Jadi macam ni saya kata, dan dia pesan jangan campur dengan orang yang rendah budi. Kalau kita tahu orang tu tak berakhlak, cakap benda tak elok, kita cuba elak anak kita. Kalau jiran-jiran ke contoh kan, bukan kita tak suka berkawan dengan anak dia. Kita kena cari jalan. Macam mana supaya anak kita ni tak rapat sangat dengan orang yang rendah budi ni. Sebab budak-budak senang meniru kan. Kemudian dia pesan kena hormati anak-anak tu. Kalau nak marah dia, marah secara rahsia. Kalau dia berdusta, pukul. Tu tak ada compromise. Tak ada kompromi kan. Sebab dusta tu akan menarik kepada maksiat. Kalau kita dapat teris dia anak kita berbohong, kita cepat-cepat ambil tindakan. Jangan tunggu dia kecil lagi. Tunggu dia besar sikit esok. Dia okey lah. Jangan. Daripada kecil tu kita, ini benda bohong, kita tak boleh. Abah ataupun abi ke walik ke tak boleh kan buat berbohong. Kita kena cakap sikit lah macam tu. Tapi ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang salaf, insyaAllah. Kemudian antara wasiat Ibnu Sina dalam soal pendidikan anak-anak ialah hendaklah anak yang belajar di sekolah itu mempunyai teman-teman yang ramai, baik adabnya, senonoh adat dan tertibnya. Sebab anak-anak itu satu dengan yang lain akan tiru-meniru, ambil-mengambil serta bermesra-mesraan. Ini Ibnu Sina pesan. Maknanya bab adab. Sebab budak ni dia ikut kawan-kawan. Jadi kita kena particular lah bab adab anak kita ni pada kecil. Macam mana adab makan, macam mana adab dengan orang tua, macam mana adab dengan orang yang lebih muda kan. Maksudnya kita kena sentiasa mak nampak kat sini, maknanya sebagai ibu bapa, sebagai pendidik ni, kita kena sentiasa mata kita, telinga kita tu kena sentiasa pasang dengan anak kita tu. Kita tak boleh penat. Apa orang sekarang penat kan. Penat jadi kita penat, jadi kita buat tak nampak. Ayat tu kita tak apalah dia main, tak apalah macam tu tak boleh. Sebab nanti dia akan makin besar lagi susah nak didik. Bila kecil kita tak dapat pegang dia besar lagi susah kita nak pegang. Tambah bila dia dah remaja. Kan? Jadi kalau kita tak nak dapat masalah yang memeningkan kepala kita bila dia dah remaja, biarlah susah masa kecil ni kita. Memang susah. Tapi insya-Allah dengan izin Allah, bila kita minta pertolongan Allah, doa dengan Allah, berusaha sungguh-sungguh, walaupun Allah tak bagi masa yang dekat, sebab dia proses. Tarbiyah kita ingat proses kan. Bila kita ingat tarbiyah tu proses, kita tak boleh cepat putus asa. InsyaAllah. Sebab benda tu makan masa yang lama. Okey. Jadi daripada ini satu lagi ni samalah, maknanya seorang lagi Hisham bin Abdul Malik ni dia pesan juga kepada pendidik anak dia, iaitu yang pendidik tu bernama Sulaiman Al-Kalbi. Dia kata, sesungguhnya anakku ini adalah cahaya mataku dan kini aku telah serahkan kepadamu untuk engkau mengajarinya. Maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Dia pesan orang supaya bertakwa dulu. Dan tunaikan amanah dengan sempurna. Mula-mula sekali aku wasiatkan engkau supaya bimbing dia dengan kitab Allah, Al-Quran juga. Kemudian lengkapkan dirinya dengan syair-syair yang terbaik. Orang Arab ni dia tekan syair. Kita ni macam tak adalah menekan syair kan. Kita tak biasa dengan budaya kita. Dia syair-syair kan. Tapi dia boleh menaikkan semangat kan. Naikkan semangat, jadi orang tu jadi lembutkan hati. Dia banyak beri kesan lah kepada jiwa seorang orang yang minat sastra ni. Kita ni orang sains ni dia kering sikit kot. Dan syair yang terbaik, kemudian bawa dia mengelilingi perkampungan Arab. Ni pergi tengok keliling lah, tengok alam, tadabbur alam kot. Dan pilihlah syair yang terbaik sahaja. Dan jangan lupa mengingatkan dari hal yang halal dan haram. Ajarlah dia berpidato dan cara berperang. Ni kita kena ambil tahu juga. Bab berpidato ni jangan jadi mak, kalau selalu cakap bab pidato ni, mak selalu bagi contoh mak lah. Yang memang selalu inferior, bila cakap depan orang. Kalau orang suruh Allah tak naknya, ya Allah janganlah kena kat aku, kena bercakap ni ya Allah. Kan? Tapi kalau kita dah ajar daripada kecil, bercakap atas kebenaran, dia akan tampil ke depan kalau dia rasa dia ada idea yang bernas, dia tak malu. Jadi benda ni kena ajar. Sebab dulu mak pernah tanya, sebab mak memang tak pandai didik anak bab ni. Tapi mak pernah tanya seorang tu, macam mana dia, sebab anak dia boleh cakap ke depan semua kan. Rupanya bila tanya, dia kata kalau balik rumah nenek atau rumah Tok Oki, mana Tok Oki dia pun berperanan. Tok Oki dia akan buat program sajak ke, syair ke untuk anak-anak yang cucu-cucu balik ni. Kan, masa hari keluarga lah selalunya sebab ramai berkumpul kan. Jadi kita, orang maklum mungkin kita boleh cuba juga buat benda-benda macam ni supaya berani tampil ke depan, berani bercakap benda yang benar kan. InsyaAllah berani melahirkan
pemikiran kita sendiri, apa yang kita rasa benar kan, insya-Allah. Jadi ini adalah di antara contoh-contoh yang menggambarkan kesungguhan orang-orang zaman dahulu, orang salaf dan orang atasan dulu dalam soal pendidikan anak-anak mereka, serta mereka memilih pendidik-pendidik yang utama dan menggunakan kaedah pengajaran yang betul dan prinsip pendidikan yang amali lagi sihat, kan, untuk mendidik anak-anak mereka, kerana itu adalah amanah yang perlu dipikul, yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah, yang akan dihisap nanti oleh Allah. Kan, maknanya kita nanti Allah akan tanya apa yang kita dah buat pada anak kita, apa amanah yang kita dah laksanakan dengan betul ke atau tidak. Semua itu akan disoal oleh Allah nanti. Jadi insya-Allah dengan itu sangat pentinglah bagi kita, dan di atas sebab itulah maka mak rasa sangat penting bagi kita cuba juga walau macam mana pun buat nak praktik itu, kita cuba ikut kemampuan kita, insya-Allah. Jadi untuk permulaan untuk malam ni, mak rasa itu sajalah yang mak dapat bagi mukadimah tentang buku Tarbiyatul Aulad yang kita nak buat ni. Sama ada cara nak mengolahnya menarik atau tidak, itu pun terpulang pada kita, insya-Allah. Wallahualam. Jadi bolehlah siapa nak komen, nak bagi cadangan ke macam mana. Siapa? Bul ke long? Dengar je. Tapi seorang lelaki. Malu. Mungkin salah. Alhamdulillah lah kita ada satu format terbaru lah untuk kita punya perjumpaan untuk usrah bulan mingguan kita. Kalau nampak macam benda ni saling berkait rapat lah. Mana kita mungkin dalam berita bincang hadis ni implementation dia tu kita kata apa, kita perlu cari kaedah implementation dia, terutama yang menjadi tanggungjawab kita lah. Mana kita majoriti kita ada family yang lebih extended family kan. Jadi kita nak implement hadis yang kita belajar tu ke dalam kepada keluarga yang kita kata berdasarkan yang hadis mak sebut tadi lah, yang kullukum ra'in dan wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tu. Setiap pada kita tu pemimpin. Jadi pemimpin tu kepada pemimpin pada ahli keluarga dia. Jadi tu unit paling kecil sekali. Kita mana yang tu memang tak boleh lari kan. Kalau pemimpin lain mungkin kita boleh tak terlibat kan. Contohnya apa? Kalau tak nak jadi ketua PIBG ke, tak payah pergi mesyuarat PIBG kan. Tapi kalau kita kata keluarga ni kahwin dia dah start dah ada tanggungjawab untuk kita mendidik, mentarbiah. Kalau kita punya apa, ada anak lebih-lebih lagi lah. Setiap anak tu pula ada tanggungjawab yang khusus untuk kita tarbiah. Jadi bila dengan kita bincang yang macam ni, contoh pada malam ni lah, ada yang beberapa benda yang menarik pada awal introduction mak cerita ni. Contohnya apa yang diajar yang rasa mungkin kita dalam Melayu ni mungkin kurang, macam sebutkan sebagai syair tadi. So syair tadi sebenarnya dia nak ajar ke kaedah berbahasa setiap anak ni. Kalau kita tengok orang sekarang ni dia tak pandai berbahasa. Dia ataupun dia terlampau berbahasa dengan terlampau singkat. Jadi perkara ni disebut oleh apa Ustaz macam Ustaz Asrizal, Saiful Islam kemudian disebut macam mana kekontangan vocab ataupun kekontangan kata apa seni berbahasa bagi orang-orang remaja sekarang lah. Sebab apa? Sebab kita tak ajar, mungkin kita tak ajar syair, kita tak ajar pantun, tak ajar gurindam dia tu kan. Dan kalau dia ajar pun dia ajar dalam bentuk yang setakat nak dulu periksa je. Setakat nak orang kata apa, tak boleh jawab BM dapat A1 ke kan. Ataupun KMR dah dapat A ke. Bahasa hanya untuk tu, bukan untuk membina apa kita panggil apa, seni berbahasa dalam jiwa kanak-kanak tu. So sebab tu kalau orang sekarang ni, kalau kita dikata, kalau contohnya dikata kalau kita jawab WhatsApp penuh pun boleh silap-silap dia kata orang zaman sekarang ni boleh gelak gitu. Yalah, sebab apa? Sebab dia lampau, dia kata apa, lampau skema dia kata. Sedangkan ini bukan skema, tu adalah menunjukkan macam mana jiwa kita ni, sebab bahasa ni dia adalah pengikat antara kita dengan orang lain. Mana
nak komunikasi kena ada bahasa kan. Mana nak ada hubungan kena ada komunikasi, nak ada komunikasi kena ada bahasa. Jadi bahasa tu adalah alat paling penting dalam kita panggil apa, berkomunikasi dalam membina hubungan. Tapi orang sekarang ni dia benda tu yang dia tak ada. Jadi sebab itulah kita tengok istilah dia kadang-kadang masalah dia adalah masalah tu timbul sebab kita tak pandai berbahasa kan. Mungkin walaupun niat kita baik ke, niat kita tu untuk berhubung dengan orang tu, tapi sebab kita kehilangan alat tu, jadi dia menyebabkan mudarat tu lebih banyak daripada manfaat lah. Jadi sebab itulah dengan anak-anak ni pun ni lebih kepada bincangan tentang itulah, mana kita bincangan pertama lah kita tentang Tarbiyatul Aulad ni. Mana perlunya kita sebagai ayah ke sebagai mak ni Ya, Alung. dengar suara Alam. Dengar Alung. Dia kena off video kot, dia takut dia kata internet poor So kita panggil apa, di antara benda yang pentingnya adalah untuk kita melatih anak tu untuk memilih perkataan yang betul. Tu yang paling kurang kalau tak ajar sajak, tak ajar gurindam, tak ajar puisi ke, ni kita kena pastikan anak kita pilih perkataan betul, bercakap pada waktu yang betul dengan nada yang betul. Tu yang paling penting lah. Maksudnya adakah contohnya seorang bila patut anak kita bercakap, dan kalau dia bercakap dengan ayah dia macam mana, bercakap dengan mak dia macam mana, dan bercakap dengan kawan dia macam mana, apa ayat yang dia tak patut gunakan, mana kita betulkan komunikasi dia. Mana langkah tu langkah pertama. Sebelum kita betulkan akhlak dia, kita betulkan komunikasi. Kerana kalau orang tu berkomunikasi dengan baik, sekaligus sebenarnya kalau kita tengok orang yang pandai berkomunikasi dengan baik, bercakap dengan lembut, bercakap dengan ayat yang betul, dia akan jadi berakhlak automatik. Kalau kita tengok kan. Jadi sebab itulah dia kata pentingnya orang Arab dulu dia hantar macam Nabi Muhammad pun dihantar ke, kita panggil apa, ke kawasan badui ke ataupun kawasan kampung ni untuk supaya orang di sana lebih lembut berbanding dengan orang kalau kita pergi Arab bandar dengan Arab kampung. Kalau di Mesir nampak sangat beza lah. Arab bandar dengan Arab kampung, kita panggil apa, perbezaan dari segi kelembutan, pemilihan bahasa. Jadi benda tu sebenarnya membina jiwa anak-anak pada peringkat awal ni. Jadi kita pun sendiri pun ialah mana untuk reflect pada diri kita sendiri pun, yang pertama kita dengan suami dengan isteri ke kena cakap dengan lembut dulu. Yang tu anak tengok yang pertama kan. Kalau kita suruh anak bercakap lembut tapi kita suami isteri pun duduk bercakaran ke ataupun kata apa, guna bahasa kasar ke, jadi indirectly anak akan tengok macam tu lah. Walaupun kita suruh anak cakap lembut tapi kita dengan isteri kita cakap tinggi kot suara ke, tak jaga. Jadi itu adalah reflect pada untuk kita sendiri lah, sebelum anak kita nak suruh betulkan anak kita dari segi berbahasa. Tapi aspek berbahasa tu satu aspek yang jarang disebut lah dalam pendidikan anak-anak kita panggil apa, dalam keluarga Melayu ni. Sebab apa? Sebab macam tadilah kita kata kita tak fokus kepada seni berbahasa tu berbanding dengan orang Arab. Orang Arab kalau nak anak dia jadi baik, salah satu unsur dia adalah mesti mampu bersyair dengan baik. Jadi bila orang tu pandai bersyair, dia akan kata-kata dia tu akan lembut, akan tepat. Dia tak akan kasar macam itulah. Itu satu aspek yang insya-Allah kita cuba sama-sama monitor lah diri kita, memberikan contoh komunikasi yang terbaik, dan juga anak-anak memilih perkataan yang baik pada masa yang sesuai, dengan nada yang sesuai. Contohnya kadang dia nak cakap sesuatu yang simple dia tapi dengan nada yang tinggi kan, ataupun nak minta dengan nada tinggi. Jadi kita kena tegur terus. Walaupun benda tu kalau ikutnya tak salah pun, kita kadang minta dengan nada yang tak sesuai kan. Tetapi kita kena beritahu okey, nada masa ni adalah tak sepatutnya dengan nada yang tinggi. Contohnya lah. Jadi kat situ lama-kelamaan insya-Allah kita harap anak-anak kita dapat membesar dengan penggunaan bahasa yang betul, seterusnya berkomunikasi dengan berkesan.
Sebab kalau penguasaan bahasa tak betul, lama-lama komunikasi pun tak berkesan. Sebab tu kita tengok satu lagi, masalah yang timbul bila komunikasi tak berkesan pun, dia akan timbul satu masalah yang lain pula kan. Maknanya dia nak mana lain, dia cakap mana lain. Akhirnya dalam keluarga tu akan saling memerli kan. Tujuan ni kadang nak nasihat tapi jadi perli. Sebab apa? Sebab dia tak diajar dari awal untuk cakap secara direct dengan bersopan santun ataupun dengan beradab sopan. Jadi kita tak perlu berlapik-lapik tapi dalam sesama contoh orang yang perli ni kadang niat dia tak nak cakap direct, konon-kononnya nak jaga adab. Tapi sebenarnya dengan perli tu orang lagi nampak dia tak beradab. Sebenarnya. Sebenarnya yang penting kita berterus terang macam Mak cakap tadi lah. Macam mana kita boleh sampaikan idea kita dengan berani, dengan terang, jelas. Dalam masa sama kita tak merendahkan idea orang lain. Kita tak merendah, kita panggil apa? Kita tak menunjukkan, bukan nak katakan idea kita yang terbaik, dalam sama tidak merendahkan idea orang lain, dalam sama kita, tapi kita mesti menyuarakan. Kadang setengah pada kita dalam bahasa macam mungkin dalam family kita agak kita panggil apa, isu menyuarakan idea ni ataupun menyuarakan pendapat ni tak dilatih sangat kot. Jadi kita ni kadang-kadang kita ada idea yang baik pun kita tak sebut. Kita tak sebut walaupun kita rasa orang tu idea biasa je tapi berani sebut kan. Tapi kita kadang benda tu mungkin kita dah fikir lama dah ataupun dah fikir sebelum orang tu sebut lama dah kita sebut kan. Fikir. Jadi benda tu maknanya kita pun belum rasa bila kita dah kerja ni baru kita perasan kan. Dan kita beranikan diri lah sebab kita rasa idea kita is not bad kan. Benda tu pun mak dengan abah dah latih kita untuk fikir dengan kaedah berfikir betul kan. Cuma nak suarakan benda tu. Suarakan benda tu perlukan kita panggil apa, keberanian kita lah. Keberanian kita dan insya-Allah masa dah semua dah develop dah benda ni dengan baik. Di kalangan kita panggil apa dengan adik-beradik kita. Jadi itulah maksudnya salah satu refleks penting pada malam ni adalah berkenaan tentang bahasa yang betul untuk komunikasi yang berkesan insya-Allah. Wallahu a'lam. Pengatuk Ustaz, bagi tongkat. Okey, tolong jazakallah. Lagi satu mak nak bukan apa yang mak bukan nak komen, cuma mak nak ingatkan sini sebab bila bincang bab pendidikan anak-anak ni kita tak mesti tak buat silap. Macam mak banyak juga buat silap, mak ngaku. Tapi kita harap belajar lah daripada kesilapan tu, tak nak benda tu berulang. Jadi bila kita bincang macam ni, kita boleh highlight benda ni satu kesilapan sebenarnya. Tapi kita dah terlepas masa untuk membetulkannya kan. Jadi maknanya generasi yang akan datang tu, kita harap tak buat ulang kesilapan yang kita buat tu. Macam tu. Tapi kalau kita tak bincang, macam kita tak nampak itu adalah kesilapan. Kita ingat benda tu betul sebab tak ada orang yang highlight kan. Oh ni silap sebenarnya, tak betul cara macam ni. Kan. Jadi Allah Alam sebab mak mengaku kalau mak duduk seorang banyaknya silap masa mak didik anak dulu. Sepatutnya mak kena buat macam ni. Nak jadikan dia orang berani. Sepatutnya kena buat. Tapi benda tu dah terlepas. Kan. Kita dah anak dah besar. Tak boleh dah. Nak turn the clock tak boleh kan. Jadi mak rasa penting juga yang tu. Belajar daripada kesilapan. Kan. Allah Alam. InsyaAllah bukan kesilapan tu mak, cuma 99% dah hampir 1% kurang. Jangan puji. Puji ni terlalu tinggi merosakkan jiwa orang lain. Banyak benda. Tu bila bab betul lah ke depan. Anak mak sebenarnya kalau tengok ada potensi je. Kalau duduk kat rumah tu masing-masing tu mak nampak orang ni boleh ke depan, orang ni boleh bagi idea. Tapi bila duduk dalam public macam orang katalah diam sebab itu perangai mak. Tak memang cari adik-beradik sendiri. Macam ni? Nak menang. Kalau suara kan tapi orang tak ni macam Lagi satu jenis memang cari adik-beradik. Kalau lagi orang mana kan. Macam orang selalu kata anak kandung selalu duduk dengan anak-anak. Lari dia. Kan nak iris yang tu pun susah juga. Suka duduk dengan orang sekepala. So orang sekepala kita adik-beradik kita. So kita macam tak jauh orang lain. Sebenarnya kita ada je benda yang kita boleh share dengan orang lain. Tapi macam mana tu? Itu kesilapan yang mak rasa mesti ada satu benda yang mak buat dulu yang menyebabkan timbul sikap macam tu. Maksud mak gitulah.
Lo nampak tak benda yang mak nak cuba sampaikan atau katil? Nampak tak? Betul, kadang-kadang bukan kesilapan tapi mungkin mak nak protect anak mak tu supaya tak bergaul dengan orang yang tak tahu background. So mak suruh duduk gaul dengan adik-adik kan. Sama dia juga. Boleh. Semua orang tu memang dia tak kisah pula orang buat apa kat dia kan. Macam kita macam bila orang nak buat something, Kita takut dah. Kita takut macam macam mungkin ini macam kita tengok kan macam mak kalau bukan kesilapan lah tapi masa zaman tu kan, maksudnya zaman tu maksudnya kalau kita buat silap orang kata kita dah tak nak orang kata, jadi kita pun bila lima orang kita duduk sama-sama dengan mak macam itulah kan. Kita tak bagi maksudnya mak pun bersawal duduk dekat mak ya macam tu. Macam itulah maksudnya sebab mungkin pernah barang orang jatuh ke kita tukar kacau kan. Orang marah tu kita tak nak benda tu terjadi dekat tu. Jadi bukan kesilapan lah masa tu mungkin situasi masa tu perlu macam tu lah. Zaman sekarang ni perlu tiba-tiba dia kena perlu orang yang pandai bercakap macam tu. Contoh yang lagi letak anak dekat mak, bapak dekat mak kan. Dia, anak pergilah nak boleh pergi buat apa-apa. Nanti kalau silap, kita tegur elok-elok. Kita bagi, kalau jatuhkan barang orang, nanti kita explain kat dia. Jangan kali yang macam ni. Jadi anak tu jadi berani kan. Betul. Kan macam hati kan. Macam apa nak Ustazah Norma tu kan. Orang marah pun buat juga. Tapi lama dia berani lah macam tu. Aku ada kata. Aku dah ada lupa. Rupat maksudnya macam tu. Kita tengok kan anak yang berani tu. Kita selalu overprotective. Overprotective. Itu jugalah sebenarnya kan. Itu kesilapan lah tu. Mari waktu tak boleh lagi dah. Mak pun suka je jadi macam ni. Kata sama kepala dengan adik lah pula. Adik kata aku boleh. Aku tak boleh dia Zaman sekarang ni macam kenalah juga ajarkan macam tu. Kena ambil yang tengah lah kot. Jangan ambil overprotective sangat macam mak. Jadi anak yang macam anak mak lah. So tak berani nak pakai kereta. Sampai Kak Hani memarah kata teman-teman pakai kereta. Kisah lama. Saja je sikit. Gitulah Long. Tapi mak rasa perbincangan ni menarik sebenarnya kalau kita semua participate. Macam malam ni lah. Kalau ni dah sudah 5 minit. Kalau boleh ada lagi benda nak bincang ni sebenarnya. Okeylah insyaAllah. Merasa Alhamdulillah syukur pada Allah. Maknanya dengan Allah buka jalan lah bagi kita. Macam Long kata nak. Sebenarnya dalam Riyadhus Salihin macam kita baca tadi pun. Sebenarnya itu kita nak implement dalam kehidupan kita. Jadi bila kita perbincangan anak-anak ni bukan kita nak didik anak-anak saja. Sebenarnya didik kita sendiri. Mak nampak. Sebab kalau kita tengok pasal-pasal yang ditulis tadi. 7 pasal tu. Keimanan, pasal keimanan, nak bentuk kerohanian. Semua kita pun perlu juga benda-benda macam tu kan. Jadi tapi cuma bagi anak-anak kita start awal. Kita ni mungkin dah terlepas tu kita kena mungkin jadi baca anak-anak balik lah supaya dapat start semula. Wallahualam bisawab. Jadi mak rasa setakat tu dulu kot untuk malam ni. Dah sudah 5 minit. Rasa nak bincang ni panjang lagi tapi kita tunggu minggu depan. Jadi kalau ada apa-apa maknanya untuk minggu depan Long punya giliran untuk Riyadhus Salihin dan Ngah bacakan untuk buku ni. Buku Tabatuk Alat. Kita cubalah ambil bagi 2. Maksudnya kalau kita dapat start betul-betul 9 suku, tak lewat sangat 9.20 ke, maka masa tu ada lebih panjang lagi lah insyaAllah. Kan? Jadi mak rasa setakat tu dulu. Jadi mak tutuplah majlis ni pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jazakallah khair. Semua. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat jadi kepada Suhaib Ngah. Saya tak sempat wish. Semoga kita semlah. Saya nak Lambat-lambat. apa dek? Sebab apa? Anak satu tu. Tadi untuk Yumin. untuk apa? Mana kakak? Tak dia cakap apa? Panggil kakak pula. Lambat dah 9.5 minit je dek. Apa benda tak cakap suka Dik, jalan. lambat. Nak macam apa? Oh. Ada something. Wajar Tak apa tu Pak Kopiah? boleh. Seorang je dapat.
Orang lain nak juga. Mana tu? Tengoklah apa benda ada depan Wan ni ha. Wow, sebakul. Untuk siapa ni? Untuk Wan ke? Tak gerak. Alamak. Video. Wan. Dapat tengok. Masya Allah. Anak-anak mak. Happy anniversary mak abah. Eternal love and our forever. Thank you mak and abah for raising us well. Ya Allah, Tuhan ku rahmatilah kedua bapa kami sebagai nenek kemuliaan kami sejak kecil lagi. Al-Fatihah, Abah. Alhamdulillah. Baca Fatihah untuk Abah. Okay. Alhamdulillah, bisyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengoklah abang, macam mana anak kita nak kali. Ya Allah. Thank you semua orang. Alhamdulillah. Syukurnya banyak nikmat Allah bagi kat mak. Tadi pergi kat kubur abah pun mak cakap dengan kakak. Mak kata abang sebenarnya lagi makin sehari bertambah hari kita lagi dulu kita merasalah abang pergi ni waktu yang terbaik lah. Allah ambil abang sebab masa dulu kan lepas abang pergi seminggu ni sama keluarga lah kita bincang ni bukanlah nak membesar-kesarkan hal ni tapi mak nampak lah seminggu abah pergi orang LHDN datang kat pejabat abah kan. Dan memang kira kalau kita tengok apa yang berlaku kat pejabat abah tu memang orang tanya lah. Ya. Sebab abah banyak sumbang ke pejabat LHDN. Orang tak sekali lah. Tapi sebab abah dah tak ada, alhamdulillah benda tu tak diperbesar-besarkan lah. Tapi bayangkan maknanya seminggu je lepas abah pergi kan. Memang Allah maha pengasih, maha penyayang. Lepas tu bila hari ni berlaku apa di Cudin, tu mak rasa maknanya kalau abah ada memang kita menjawab abah. Tapi tak tahu abah boleh mak mampu tak laksanakan dengan abah kan. Jadi abah kalau tengok apa yang berlaku pada abah, apa yang berlaku pada kita, memang Allah sangat-sangat merahmati keluarga kita. Jadi mak rasa memang kita tak ada ruang lah untuk kita tak bersyukur kepada Allah. Kita kena cuba sedaya upaya dalam apa erti kata sekalipun melaksanakan perintah Allah, ketaatan kepada Allah dalam erti kata kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya kita buat semua sebab atas rasa syukur kita kepada Allah. Kita sedekah syukur kepada Allah, kita didik anak sebab kita syukur kepada Allah. Semua kerana kita syukur masa. Sebab banyak sangat. Kita tak ada, kita buat macam-macam pun masih tak menyamai lah apa ya Allah, kurniaan Allah pada kita. Wallahualam. Tapi mak, itulah malam ni mak. Ya Allah. Mak mati-mati dengan kau punya. Bertengah malam. Berseri mak hari ni. Cuma tak sempat lah. Dulu sempat lah dalam perjalanan balik ke Kuantan tu. Kita bincang nanti. Sebab besar dah. Nak bersandar. Tak tahu pun apa. Balik. Terus habis bateri pula. Ni semua orang punya ni. Semua. Masya Allah. Masya Allah. Syukur ya Allah. Tapi kalau dari segi agamanya kira mak ni bukan lagi mak tak kahwin, mak masih isteri abah lah kan.
Tapi mak tak kawin insyaAllah. Tak pernah terniat mana je mak. Takut kita berlebih pula buat benda bida'ah. Kita risau juga. Kita baru belajar buat bida'ah. Yalah. Tak ingat mana ni. Kilah tak ada. Kilah ada tak? Tak ada kot. Tak. Kilah? Nampak. Kilah. Ada kan? Tak ada kilah. Kilah tak ada. Tak ada kan? Apa tadi? Ada. Jadi masuk pada InsyaAllah. Dia Faris Hisham. Maknanya ada kat kilah tak ada ke? Anniversary mak. Thank you. Alhamdulillah. Mak tak sabar dah tu tunggu Kila balik. Tunggu semua orang balik. Bukan mak je tak sabar budak-budak ni pun. Bila pak cik nak balik, bila mak cik nak balik. Okeylah insyaAllah. Orang jauh tak dapat rasa lah buah ni. Tak ada nak post. Alhamdulillah. Terima kasih semua ya. Jazakallah. Moga Allah rahmati semua anak-anak mak dan mak cucu-cucu mak. Dah. Tak tahu cakap apa sebenarnya. Speechless lah. kami pun sama mak. Semua. Semoga rumah tangga anak-anak mak juga diberi mawaddah sakinah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus berkekalan hingga ke jannah insya-Allah. Anak mak kena semua. Hai. Alhamdulillah. Ya, siapa hai tu? Nawa ke? Siapa tu? Nawa ke? Talha. Hai, Talha. Talha. Talha buat apa? Tak tidur lagi? Nak buat apa? Gigit jari. Makan apa ke jari? Baby Wardah tidur dah? Baby mana? Baby tengah Hamzah. Hamzah buat apa? Ha? Ada. Ini. memang kotor. Hamzah pergi rumah siapa? Nawa datang dah. Nawa. Nawa buat apa? Wan. Ya. Oh, tak Assalamualaikum. tidur lagi. Orang tak tidur lagi. Wan pun tak tidur lagi. Wan dapat hadiah. Tapi tak boleh tempat Nawa jauh. Cantik tak? Hadiah apa? Hadiah bunga dengan buah. Man buah. Tak nampak ya? Okey, buah kat sini. Nampak buah? Hijau-hijau ni. Tu colour green. Ada green. Ada green. Buah apa? Buah grape, Blueberry. blueberry, orange dengan buah pomegranate. Lagi? Bunga. Dia bunga. Lagi buah banyak. Banyak. Banyaklah juga bunga yang banyak. Nampak tak grapes tu? Bunga grape hijau-hijau ni. Ya. Dah. Tak lah ingat plastik ya. Talha suka grapes kan? Suka grapes. Siapa suka grapes? Dah. Nanti suruh ayah beli ya. Dah beli. Dah beli dah. Oh bagusnya. Ayah tahu Talha suka, ayah beli dah ya. Nawa apa suka grapes? Makan apa tu? Makan apa tu? Suka. Nanti suruh Walid beli ya. InsyaAllah. Kan nak hantar jauh. Kan duduk Kuantan. Awak duduk Kuala Terengganu. Kedah. Kedah lah. Kuala Terengganu. Okeylah insyaAllah. Semua esok nak berehat lah. Dah 11 suku dah. Jumpa minggu depan insyaAllah. Lu jadi ke balik minggu depan? InsyaAllah. Tapi minggu depan tu agak tight kot tengok macam mana Long. Kena tengok jadual balik. Sebab hari Khamis dengan hari Ahad tu ada benda. So tapi insyaAllah cuba balik lah insyaAllah. Kalau hujan lebat-lebat tu mak nasihatkan tak payah lagi lah.
Tak hujan. Tapi nampak sekarang ni macam ke arah ni juga macam tak hujan sangat. Ya ke? Kat Kuantan hari Kuantan semalam. macam mana? Semalam lebat sungguh tengah hari. Oh, Tapi okey. sekejap lah dalam setengah jam tu. Bukan sehari suntuk lah. Tak, tapi lebat yang macam boleh buat banjir lah kalau 2-3 hari macam tu rasa memang penuh longkang. Tapi dia terus sekejap. Itulah takut tak Harapnya Christmas nanti kan. Christmas. Ah, Kalau debat tak payahlah balik kalau macam Ada tu. video. Mm-mm. Ada video. Okeylah, salam semua Oh. InsyaAllah. um, Okey, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. Aku semua. Jazakillah. Terima kasih, Mak. Jazakallah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. dah. Bye bye.